Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Selamat kembali dekat Ucast, podcast yang tengah bercita-cita menjadi nombor 1 Malaysia. Dan hari ni kita ada satu peguam juga pula. Kita satu tetamu yang special. Kalau kau ingat dulu guys, aku pernah shoot dengan satu lawyer, nama satu Tuan Hafizuddin. Dan kita ada satu lagi lawyer kali ni. Sebab kalau orang tak tahu, dia punya dari segi dunia guaman ni ada banyak apa tuan bagi industri ataupun sektor bidang dia kan. So Tuan Azlin ni lebih dikenali macam sebagai seorang peguam syar'i lah. Betul. So sebelum tu tuan, saya nak tanya lah kan, memang tuan kecil cita-cita nak jadi peguam ke macam mana? Kecil-kecil biasalah kan. Kalau sekolah rendah dulu, biasa nak jadi askar. Kita nak jadi bomber kan. Tapi by the time saya dah sekolah menengah, then memang saya adalah cita-cita tu. Tapi saya tak tahulah sama ada saya boleh capai ke tak. Tapi bila saya dah masuk universiti, kita pilih course yang ke arah tu, then kat situlah kita continue sajalah. Tapi kenapa peguam? Apa yang mula-mula menarik minat? Adakah nampak ke tidak injustice yang berlaku ke apa? Satu benda sebab saya nampak bidang guaman ni dia sentiasa up to date lah. Dia akan ada pindaan demi pindaan, tambahan undang-undang demi undang-undang, peraturan demi peraturan kan. Kalau macam saya dalam bidang guaman syar'i tu, dia punya isu rumah tangga, isu pewarisan, isu melibatkan harta-harta, semua benda yang fokus kepada kes-kes di mahkamah syariah tu dia sentiasa berkembang. So kita nak involve dalam benda tu. So saya nakkan ada knowledge lah. Dan kita mempunyai hasrat kita untuk kita share lah banyak ilmu yang kita boleh share melalui bidang guaman syar'i itulah. Masa tu membesar kan, ada ke macam ideologi macam, sebab saya masa saya membesar, saya selalu dengar lah bidang profesional ni peguam, doktor, engineer antaranya lah, kan. Dia macam kaya dan kehidupan togah. So adakah benda tu influence tuan tu jadi peguam? Kalau dulu memang ya. Kalau dulu kita kata doktor, lawyer, engineer, memang mereka ni berada pada tahap yang kita kata beza lah. Tapi bukan dalam suasana realiti sekarang tu bukan. Uish, serius lah? Betul. So maksudnya peguam tak masuk lah sekarang zaman Bukan tak moden? masuk. Masih ada lagi dekat luar sana bidang pekerjaan yang lain yang sama naik. Yang sama naik. Kalau kita kata in terms of orang profesional ni boleh buat duit ke, tidak juga. Sebab dia satu perniagaan juga. Macam kita kan, macam kita punya firma sendiri. Kita dealing business. Business ni kita akan ada pesaing kita. So business ada naik, ada turun. Dan business lain pun dalam bidang lain macam klinik kan. So dia pun menghadapi isu yang sama. Bukanlah kita kata benda ni bila you jadi doktor you confirm akan kaya. Tidaklah macam tu. Dulu mungkin. Okay. Dulu kan orang anak belajar luar negara tu kira balik tu kira mak bapak sambung buat kenduri semua kan. Sebab masa depan tu cerah. Zaman tuan tu? Zaman sebelum kita lagi. Zaman sebelum tuan lagi zaman dulu sekarang ni, kalau itu doktor, berapa banyak doktor kan. Berapa banyak doktor yang daripada doktor jadi influencer kan. So benda-benda tu dah, zaman sekarang ni dah ada berubah sikit lah. Adakah yang peguam-peguam yang dikategorikan masuk zaman dulu tu adalah peguam yang bekerja ataupun peguam yang ada firma sendiri buat bisnes? Kalau tanya saya, yang berbisnes lah. Yang berbisnes lah. Okey, sebab apa tu? Sebab sebab dia bisnes kan. Bila dia buat satu kes tu, dia akan tengok kepada sama ada kes tu dia boleh handle atau tak. Daripada kes tu yang dia nak handle tu, benda tu boleh mendatangkan dia punya income atau tidak. Compare dengan orang yang bekerja sebagai dalam government sector.
kan. Agama sektor ni dia beza, dia bekerja kan. So orang yang membuat firma ni dia bekerja dan dia berbisnes kat situ. So kita nak deal, nak ambil satu-satu kes tu, kita akan ada side punya view. Kita kata benda ni kita nak ambil, sambil kita nak uruskan benda ni, kita ada side view kita nak income dekat situ. Kita pandang dua sudut lah. Macam tu lah. Macam tu sendiri masa study dulu dekat universiti mana? Saya di Universiti Melaya. Saya ambil degree dalam syariah undang-undang. Oh, dah decide dah at that time? Syariah? Memang saya dapat tu syariah. Tapi syariah ni masa saya belajar dulu, dia ada banyak dia punya bidang dia. Syariah undang-undang, syariah ekonomi, syariah usul fiqh, syariah pendidikan. So banyak, dan syariah undang-undang. So saya ambil syariah undang-undang lah. Saya nampak lebih senang ataupun lebih minat saya tu. Benda-benda tu. Jadi saya ambil dua syariah dan undang-undang. Oh, dia memang guaman ni kalau bila kita nak belajar memang kita kena spesifik terus lah. Kalau you civil punya line, you akan ambil LLB lah. LLB dan you practice lah. Syariah ni dia beza sikit. Macam saya ambil syariah law dekat Universiti Melaya. Kemudian saya ambil di UIA, saya ambil dalam diploma syariah law practice, untuk practice punya. Oh, lain Kita ada diploma dan kita ada degree lah. Macam tuan sendiri recommend ke orang untuk jadi lawyer? Saya kalau minat, saya memang recommend lah. Banyak juga orang tanya soal macam tu kan. Sebab yelah, orang tak, kadang-kadang orang awam ni suka nak tu, tapi bila dia get involved dalam bidang ni, dealing dengan enactment, dealing dengan akta, dealing dengan undang-undang, dealing dengan perbicaraan orang awam, proceeding, saman, permohonan, sepina, saksi sana, bahan bukti semua kan. So ada orang tak boleh nak, mungkin dia limit dia macam tu. Ada orang dia boleh. So kalau you rasa you boleh, then carry on lah. Sebab saya pun dulu pernah kerja kat mahkamah tuan. Time PKP kan. Kalau tuan pernah dengar app GoGet ni, dia selalu bagi orang kerja part time. So katakan tuan ada guaman kan, ada firma yang cari pekerja part time sehari nak cleaner ke apa, tiba-tiba and just post dalam tu. And ada satu company ni bekerjasama dengan mahkamah. Tuan tahu e-Jamin? E-Jamin tahu? Sure lah. Okay, ni mungkin sebab bidang jenayah ni saya rasa. So dekat Mahkamah Kuala Lumpur, dia perlukan orang untuk jaga ke kaunter untuk bantu orang jamin. Sebab zaman dulu jamin kan cash kan? Betul. So sekarang ni ada jamin menggunakan website je. Betul. Tapi yalah, kesian lah masa saya dulu, saya tengok kesian gila. Mak ayah yang dah tua kan, nak jamin anak-anak orang. Bawa duit ke? Bukan bawa duit. Time tu dia nak slowly transition. So dia akan hantar orang-orang jamin ni ke saya. Maksudnya saya kena bantu diorang buat transaction online. Okay. So itu tugas saya lah. Okay. Part time masa PKP tu. PKP fasa 2, fasa 3 tu. So dari situ antara first saya punya exposure lah dalam dunia mahkamah. Tapi kalau macam syari'i ni, dia tak pergi mahkamah Kuala Lumpur tu kan? Mahkamah syariah ada di Jalan Duta. Mahkamah yang sama ke? Tak, bukan. Yang dia bukan member besar tu Bukan. Dia okay. mahkamah syariah, belah sini civil, dia masjid dan baru mahkamah satu kawasan juga satu kawasan juga. So bila tuan dah habis study tu, tuan bekerja dulu lah obviously. Saya kerja dengan orang. Kerja dalam lama juga, dalam 5 tahun macam tu. Dah dapat lesen. Sebab syariah, peguam syari'i, lesen dia dikeluarkan oleh negeri. Okay. So kalau you nak praktis dalam negeri, kata you nak praktis satu Malaysia, you kena ada 14 lesen. Uish. Macam kita, macam saya ada Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Melaka. So, Kena bayar? 6. So ada 6 negeri je kita boleh masuk. Maksudnya kita nak ada klien nak lantik ataupun klien nak minta kita bawa kes dia, dalam 6 negeri ni kita boleh sebab kita ada lesen. Apa alasan di sebalik tu? Sebab undang-undang syariah adalah di bawah kuasa negeri. Setiap negeri berbeza. Setiap negeri berbeza. Peraturan dia. Betul. Di bawah undang-undang kuasa negeri, Sultan. Jadi pengeluaran sijil-sijil untuk peguam-peguam dan praktis ni adalah bawah bidang kuasa negeri. Sebab ada 14 negeri. Kalau orang nak praktis Sabah Sarawak, kena ambil lesen kat sana lah. Macam tu. Yeah.
So sebab tuan kan buat social media kan. So bila buat social media ni mesti klien daripada pelbagai negeri kan. Ada juga yang minta, cuma kita tak boleh buat Tak boleh buat lah. Setakat nak advice kita boleh. Cuma kita akan minta you mungkin boleh cari kontak-kontak lawyer-lawyer yang berada di negeri-negeri yang you nak buat tu, dan mereka akan serve you lah. Itu je. Tuan sebagai lawyer, kenapa tak teruskan bekerja? Kenapa nak buka firma guaman sendiri? Saya sebenarnya, Yusof, memang saya tak pernah kerja dengan government. Bukan saya tak, memang saya tak bekerja apa tu, maksud kalau bekerja dengan orang tu, kalau macam firm saya, bos saya dulu, saya kerja dengan dia sampai satu masa kita dah ada experience untuk buat apa yang kita nak. So kalau dalam government punya sektor memang saya tak pernah masuk. Even tak pernah masuk lah. Jadi saya rasa mungkin tak lah kan. Sama ada saya bekerja dengan majikan firma sendirian ataupun saya buka sendiri. Bila dah lama tu kerja dengan orang, kita nak juga try untuk buat sendiri. Lama tu berapa tahun kan? Saya 5 tahun juga saya kerja dengan orang tu. Selepas habis daripada universiti tu, saya praktis chambering. Dah ada lesen masa tu, Kuala Lumpur dah ada, Selangor dah ada. Jadi saya try lah buka. Macam tu. So bila tuan start buka bisnes sendiri, memang dia different game lah compared to tuan bekerja, betul? Betul. So ada Bila kita pagi balik, tak kisah hujung bulan atau hujung bulan kan. Sebab kita dibayar. Sekarang ni sebab kita kena cari income kita sendiri. So basically tuan buat guaman sendiri tu sebab kita just nak test kita punya limit je lah. Bukan lebih kepada alasan nak try tambah income sendiri. Itu salah satu sebabnya kita dah buat tu. Sebab kita nak buat benda tu, nak kata cabaran lah, untuk buat sendiri dan juga untuk income lah. Sebab bila kita dah buat sendiri ni, income tu nak kena ni lah kan. Sebab kita sendiri, kita yang nak kena cari. Tapi masa tuan buka guaman sendiri tu dah ada berdapur keluarga? Saya dah berkeluarga. So macam mana dapat keberanian tu untuk tinggalkan pekerjaan dan bina bisnes sendiri? Saya untungnya sebab my wife juga syariah lawyer. Oh, so kita tuan punya sama-sama guaman tu lah, Azlin Suryati tu, betul. maksudnya tu isteri tuan lah? Betul. Dan kita sama-sama buat. Jadi sama-sama faham lah. Kalau bulan tu dapat ke tak dapat ke, sama-sama faham. Kita tahu dah. Saya ada satu soalan interesting tu tuan. Tuan sebagai seorang yang mendirikan rumah tangga dengan pasangan yang sama bidang, adakah tuan recommend untuk orang berpasangan dengan sama bidang? Especially especially tuan dalam bidang rumah tangga juga at the same time. Betul. So tuan nampak pattern kan. Betul. Suami isteri ni macam ni, suami isteri ni. So macam mana tuan? Saya macam ni. Sebab sama juga kalau kita kata macam mana pasangan tu ustaz, ustazah. Okay. Kan? Sama juga kan. Saya sebab memang daripada universiti lagi kita dah sama. Kita dalam bidang yang sama. Dan cuma masa kita bekerja tu di firma yang berlainan. Kemudian bila kita decide untuk buka sendiri tu, kita dah memang orang kata apa, dah sama-sama faham lah. Memang kita jumpa orang yang bermasalah dalam rumah tangga. Memang in fact kita pun terpaksa untuk berbincang macam mana nak selesaikan masalah orang ni. Sebab masalah rumah tangga ni dia melibatkan emosi kan. Masalah rumah tangga, orang yang datang pada kita ni bawa masalah dia untuk kita dengar dan kita bagi solution dekat dia. Jadi isu dia sekarang, problem dia kadang ada masalah dia tu berpaut daripada kita juga kan. Kita dah fikir macam mana ni. Contoh orang kena pukul keganasan rumah tangga, domestic violence kan, kena pukul, kena tinggal ke apa semua tu. Dia datang dengan kita, dia minta kita dengan harapan kita boleh bantu dia. Kita bolehlah bantu dia dari segi advice kita, dari segi legal part macam mana dia nak buat apa semua kan. Tapi emosi dia tu kadang-kadang sampai kat kita juga. Kita kata kesian, macam mana nak tolong ni. Jadi kita sama-sama bincang lah sebab kita dah tahu kan. Cuma kita tak bawa lah sangat benda ni dalam rumah tangga kita. Kita sekadar selesaikan di pejabat lah, itu sajalah. Point tu, saya ada banyak gila follow up question dengan point tu. Sebab ada ayat kedua tuan tadi, saya ada follow up dengan ayat ketiga. So saya macam agak bercelaru, tak tahu nak proceed dengan mana satu.
Tapi saya tanya ni lah tuan, adakah betul, kita kan selalu dengar dalam setiap masalah selalunya there is always two side of a story, betul? So bila tuan sebagai seorang peguam dan ada problem, mesti tuan akan tuan akan berhubung ataupun berkomunikasi dengan satu pihak je dulu, betul? So macam mana tuan evaluate situation tu tanpa tuan ada peluang untuk berkomunikasi dengan pihak yang satu lagi? Okay. Dia macam ni, bila yang datang dekat kita, kita bukan kaunselor. Kita bukan macam kaunselor. Kaunselor ni, beza dia, you akan datang, set one time, sit down together, udah bincang apa yang kita boleh bantu. Betul tak macam tu? Orang yang datang dengan lawyer ni, biasanya dia berseorangan lah. Ada juga yang datang berdua untuk settlekan mungkin masalah perkahwinan, nak isukan macam mana nak daftar, masalah. Ada juga. Tapi kebanyakan yang datang pada kita adalah berseorangan. Dia ceritakan masalah dia, so kita bantu dia dari segi tu. Dan kalau dia kata decide dia nak kita bantu, dan kita akan bantu. So dia yang hire kita, bukan dua orang tu akan hire kita. So orang tu akan hire orang lain. Macam tu lah. Kalau dia nak lawan, dia akan hire orang lain pula. Dia akan hire orang lain. Dia akan hire another lawyer untuk bantu dia di mahkamah. Itu je. Selalu tuan sebagai peguam tahu ke kalau tuan punya klien tu di pihak yang benar atau di pihak yang salah? Kita akan find out lah during session tu kan. Kita tengok betul tak benda ni berlaku. Macam tu lah. Pernah tak tuan find out dalam keadaan yang tuan tak nak find out? Maksudnya tuan expect outcome ni A, tapi lepas masuk mahkamah, keluar terus mahkamah, tuan sedar rupanya klien ni pusing, kelentong ke dan sebagainya. Kita biasanya kita akan tahu. Sebenarnya kita boleh nampak pada masa pada masa dia datang dengan kita lagi sebenarnya. Oh ya. Yeah. Sama ada kita nak ambil ke tak. Macam kita tahu kalau dia tipu tuan? Kalau dia biasanya kalau orang yang ada isu sikit sorok apa semua, biasanya bukanlah kita kata ni peguam ni ada insting lebih, tapi sebenarnya kita boleh tahu. Ya ke? Kita boleh tahu. Bila kita tanya dengan dia macam ni, ni tak betul. Kalau kita akan beritahu, ini tak betul. Ni salah ni. Kalau you nak kita bantu, kita kena betulkan benda-benda macam ni. Banyak session lah. Kita ada orang juga yang ambil, ada orang yang decide untuk tak ambil. Tengoklah pada kita lah. Okey, faham. Jadi kat Malaysia ni tuan, apa sebab utama orang bercerai? Kalau you tanya saya, ini berdasarkan apa yang ni, bukan berdasarkan statistik yang dikeluarkan mungkin Jabatan Agama lah yang saya nampak. Pertama, saya nampak antaranya adalah isu nafkah. Nafkah ni salah satu isu yang paling besar lah bagi saya. Sebab kalau saya datang pada kita pun, yang isu perceraian pun, nafkah lah antara isu dia. Kedua, saya nampak isu keganasan rumah tangga lah. Keganasan rumah tangga ni sangat banyak berlaku. Bila berlakunya, kita kata keganasan rumah tangga ni bukan kata benda tu melibatkan penganiayaan secara batin saja tau. Tapi penganiayaan secara zahir, contohnya pukul apa semua kan. Batin maksud emosional. Hasil emosi. Okay. Ada orang yang kena ugut, ada orang yang kena maki hamun. Hari-hari maki hamun, pening juga tu. Ya. Balik rumah je, maki hamun. Banyak kita jumpa kes macam tu. So keganasan rumah tangga ni antara ni. Yang saya jumpa juga banyak adalah berkaitan dengan dadah. Dadah ni salah satu punca juga berlakunya perceraian. Selain orang kata masalah tak semayang apa semua ni memanglah. Tapi kebanyakannya kita jumpa kalau dalam 10 tu, 8 tu, so tak semayang tu memang banyak lah. Ya. Tapi kalau kata dadah memang ada. Judi pun ada. Sekarang judi senang. Kan orang main judi dekat handphone je kan. Orang tahu bulan-bulan dah tak ada duit. Dia akan jadi isu pada nafkah. Nafkah yang dimaksudkan tu adalah nafkah yang ikut agama lah. Dari segi makan minum, anak bini. Ada orang yang kahwin, suami tak bekerja, suami malas, suami tak bagi nafkah, isteri yang kena handle everything. Sebab ada certain kan fahaman nafkah ni dia ingat duit belanja bulanan, betul? Bukan dia belanja bulanan. Tapi 3 tu lah. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ada orang dah sediakan benda tu, dah peruntukkan, dia tak bagi additional duit. Kalau you tak peruntukkan benda tu, you kena bagi duit.
Untuk memenuhi keperluan tiga tu. Ada tak yang macam suami dia provide dah makan, dia provide dah tempat tinggal dan pakaian, tapi isteri datang jumpa tuan komplain sebab tak dapat duit belanja? Ada juga. Ada juga. Ada juga dia minta. So tu tuan basuh dia. Kita express lah. Sebab kalau dah peruntukan, kita consider benda tu dah Selesai. dipenuhi. Kalau dia nak bagi, then itu atas kata ihsan, atas kasih sayang dia nak bagi. So to put it simple, kat Malaysia ni berdasarkan Tom punya experience, the main reason perceraian adalah antara tiga tu tadilah. Betul. Dada, abuse dan juga nafkah. Tak ada orang ketiga lah. Orang ketiga pun ada. Lately ni banyak lah orang ketiga ni. Lately banyak orang. Oh, lately ni pun banyak. Banyak orang ketiga. Sebab dia, saya rasa pada dia sebab lagi lajunya teknologi tu, hubungan tu lagi cepat nak develop. Kan. Dulu kita nak kena jumpa, nak kena dating contohnya kan, nak pergi keluar apa semua. Tak macam sekarang teks tu. Kan. Tapi tuan, sebelum kita proceed daripada, sebab saya rasa topik yang orang ketiga ni akan jadi panjang lah. Tapi sebelum tu saya nak tahu, yang abuse punya part tu tuan, lagi banyak suami abuse bini ke bini abuse suami? Suami abuse bini. Itu yang paling common. Itu yang paling common. Tapi kalau kita tengok kes Johnny Depp tu, ada juga Ada. isteri abuse suami. Kat Malaysia ada isteri abuse suami. Ada. Saya pernah jumpa. Dan banyak beberapa kes kita jumpa. Pukul suami physically. Betul. Ni macam Betul. Ada suami yang pernah saya jumpa, ada suami pernah kena pukul dengan isteri dia. Dan the best part is suami ni adalah anggota tau. Oh iya ke? Dia anggota. Tapi dia mungkin dia tak nak. Yelah, dia tak pernah berkeras Dia tak nak berkeras. Tapi sebaliknya berlaku. So ada. Cuma lelaki ni dia tak nak sampai buat aduan, dia sampai report. Benda tu akan efek. Kita kata lelaki ni ada ego dia kan. Cuba you bayangkan kita buat aduan, kata saya kena pukul. Orang akan tengok atas bawah. Kan. Jadi terbalik kan. Tapi realiti ni ada. Ada, memang ada. Sangat menarik lah tuan. Sebab apa tuan? Sebab baru-baru ni, dalam 2 minggu lepas, saya release satu podcast dengan satu bos. Nama dia Bos Sekejap. Tak tahu tuan ada perasan tak? Dia perawat batin. Masalah lelaki yang mati pucuk dan sebagainya. And then dia cakap, banyak sangat kes isteri curang. Tapi tak ada siapa tahu, sebab tadi yang tuan cakap tu, ego tu. Lelaki mana je nak mengaku isteri saya curang dia akan simpan. So kalau lelaki kena pukul isteri pun, saya jamin lagi ramai yang tak berani nak cerita daripada berani nak cerita. So dalam kes tuan tu, lelaki tu datang ke tuan dan cerita dia kena pukul dengan isteri dia. Betul. So apa selalunya solution untuk macam tu? Sebab lelaki memang tak boleh nak balas keganasan. Takkan nak cerai pula. So apa solution dia? Okay, memang dia akan dalam proses perceraian lah. Dia dah dalam proses perceraian. Jadi kita bantu yang suami ni lah. Jadi dia explain lah what happened during the process semua kan. Itulah. Jadi kita tahulah. Lepas tu kita tanya lah, betul tak pukul apa semua, betul lah. Oh, isteri mengaku? Ada dia kata dia kena pukul, lepas tu dia kena halau. Tapi benda tu seboleh-bolehnya kita tak nak expose kan. Kalau kita sendiri lelaki pun kita akan hide lah benda tu kan. Benda tu akan jadi effect lah kita segan lah macam tu kan. So untuk wanita yang memukul suami ni boleh kena tindakan undang-undang jugalah? Boleh. Adakah tindakan dia setimpal dengan lelaki memukul perempuan? Sebab bila you buat report, sama juga polis akan ambil aduan tu, polis akan buat siasatan. Dia tak dia benarkan kalau perempuan boleh pukul, lelaki tak boleh pukul, perempuan boleh je. Mana boleh, tak ada macam tu. Dia sama je. Cuma sama ada kita membuat aduan ke tak. Bila you ada aduan, baru ada siasatan. Kalau tak ada aduan, tak adalah siasatan. Untuk yang isteri pula yang pukul suami ni, usually adakah klien tuan berjaya dalam perceraian tersebut? Biasanya kita tak pointkan benda tu sebagai main point untuk berpisah lah. Biasanya dia akan katakan tak ada sefahaman. Itu paling general lah, paling senang. Maksudnya kata kita tak ada sefahaman, kita tak boleh nak
get along lagi dalam perkahwinan ni. Tuan boleh share tak macam tuan punya personal experience dengan klien yang dipukul suami paling ekstrim? Macam mana maksudnya? Tuan boleh share tak experience tuan? Yang mana kalau tuan ada klien yang dipukul oleh suami dia yang paling ekstrim sekali tu. Kalau you perasan baru ni ada satu kes, ni bukan kes saya, Okay. tapi pernah berlaku pada kita punya klien lah. You perasan ada satu isu yang satu isteri ni kena ditolak dekat Gaung Oh, okay. Sambal kan? Yes. Tapi itu bukan cerita dia, itu bukan kita punya. Okay. Tahun 2014-15 macam tu lah. Satu klien ni cerita dia sama macam tu. Dia mengandung, dia bergaduh dengan suami dia tinggalkan dia, tak tahu dia kena pukul ke tak, tapi dia tinggalkan di highway masa tu. Highway tu highway baru tau, saya tak ingat highway mana, dan memang tak ada orang. Bayangkan tinggal kat highway, macam mana nak dia kat kereta semua laju kan. So, bila dia cerita tu saya memorize balik, recall balik, oh benda ni dah pernah berlaku dulu. Cuma zaman tu mungkin tak viral macam sekarang lah. Kita tak ada TikTok semua, mungkin tak ada. Betul. Pukul ni memang banyak. Orang datang dengan kita dengan mata lebam, dengan muka cala. Ini bukan cerita, kita boleh tengok video tau. Orang datang buat kita CCTV, kena sepak macam sepak bola je. Serius Patah, berdarah. Banyak kita jumpa orang yang dalam dia reported kan, mati kan, pukul. Dulu kat Perlis ada satu kes kena. Kat Batu Gajah ada recent one yang kena pukul. Itu semua bermula dengan pada keganasan rumah tangga. Mungkin dia diamkan, mungkin tak ada aduan. Itulah isu dia. Selalunya report ni bukan first time lah dia kena keganasan tu. Biasanya kali pertama orang perempuan ni, kebanyakan saya jumpa pattern dia akan cuba settle down dulu. Let lu bincang dulu. Lepas tu dia second dah kena kali kedua baru dia buat aduan. Ada orang yang buat aduan daripada awal lagi, ada juga kalau tak ada. Selalunya berdasarkan tu yang experience sebab apa suami berkasar? Biasanya itulah antara dadah, duit. Maksudnya dia minta duit ke isteri. Panas baran ni memang ada juga yang memang kita bukan dah kata genetik keluarga, tapi daripada atas lagi pun dah memang macam tu. Ya? No, daripada atas mana kalau kita memang bapak dia pun pukul mak dia. Kan macam tu. Jadi so dia nampak benda tu dia berlaku. nampak benda tu. Bila dia nampak benda tu, dia kadang-kadang dia dah masuk kat sini, dia pun anggap benda tu macam it's okay. Itu yang berlaku pada pasangan dia. Kena pukul. Bila you dalam rumah, you kena pukul. Kalau hanya you yang boleh selamatkan diri you, tak ada orang yang boleh. Kalau you pukul kat tempat orang awam, open, orang lain boleh bantu. Itu yang jadi makin teruk tu. Makin teruk, makin diam, makin teruk, makin diam, makin teruk. Betul. Selalu kalau macam anak yang nampak keganasan berlaku antara mak ayah dia, outcome ni selalu antara dua je, betul doktor? Doktor pula. Doktor peguam, sorry. Tuan, sebab adakah betul antara anak tu dia akan jadi seorang yang memang melindung bila dia besar, ataupun dia akan jadi macam tu lah, dia pun sama juga? Betul. Ya betul. Tengok dia kecenderungan dia pada mana. Kalau dia kecenderungan dia, ini bukan kajian tau. Dia tadi saya jawab macam tu lah, sebab berdasarkan kes. Kalau anak tu dia lebih kepada mak, dia akan jadi pelindung. Kalau anak tu lebih kepada ayah, apa dia tengok apa yang ayah buat, kebimbangan kita dia akan copy lah. Dia akan buat benda tu lah. Itu yang kita tak nak tu. Sebab tu kalau orang dulu kalau kata bergaduh jangan depan anak. Bergaduh jangan depan anak, jangan ditempik-tempik depan anak. Anak ingat, anak memang ingat. Kadang kita jumpa anak-anak memang dia cerita, dia boleh cerita detail apa yang berlaku dalam rumah tangga tu. Ya? Macam mana ayah dia pukul, macam mana ayah dia baling pinggan ke, apa semua kan. Ayah dia tolak mak dia kat dinding ke. Dia boleh cerita. Dia boleh cerita lagi detail daripada mak dia. Sebab dia nampak mak kan dia tekan. Dia boleh jadi. Maksudnya budak kecil ke? Budak-budak kecil. Sekolah rendah, sekolah menengah kan. Dia boleh cerita.
Mereka boleh cerita lagi detail. Cuma tinggal lagi kita tak boleh nak panggil dia orang sebagai saksi. Sebab dia underage. Kan? Cuma kita boleh dapat lah cerita tu daripada dia. Itu je lah. Oh, so maksudnya nak jadi sebagai saksi ni kena umur 18 ke? 18. So langsung tak boleh digunakan sebagai bahan dalam mahkamah. Tak. Kata-kata dia semua terus jadi tak valid lah. Kalau you bawa pun akan ada batahan kan? Ya. Kan budak-budak kan. Ya, betul juga kan. And kebelakangan ni banyak orang cerai sebab kes orang ketiga lah. Orang ketiga banyak. Pakai aplikasi di online lah. Betul. Start daripada situlah kebanyakannya. Sebab apa? Diorang nak kena cari orang ketiga? Antaranya biasanya kalau orang nak orang kata apa, mungkin dah dalam rumah tangga tu mungkin dah tak ada keserasian. Lepas tu raya PJJ. PJJ ni chances dia lagi tinggi kan. PJJ kita jumpa yang banyak kan. Ataupun orang yang nak berpoligami. Tak adalah sebab saya ingat kan tuan kan, so, macam PJJ ni, aku sanggup kahwin dengan dia walaupun dia jauh, maksud cinta aku kuat terhadap dia. Tapi orang yang macam ni sebenarnya lebih cenderung kepada orang ketiga. Betul. Daripada peringkat awal, kalau you kita tak recommend, kita tak nasihatkan untuk PJJ tu satu tempoh yang lama. Kecuali iman you memang kuat lah. Kita kata apa sahaja halangan, you are the only one yang I takkan. Tapi rata-rata kes yang kita jumpa, dia tidak begitu. Setahun, 2 tahun boleh lah you tinggal sing. Lama-lama kan. Sebab kita, suami, lelaki dalam rumah tangga, isteri dalam rumah tangga, kita kehendak kita tu, kita ada tuntutan batin kita tu. Kan? Itu yang kalau cakap dari setahun, 2 tahun, aku memang boleh. Tapi lama-lama kita tak boleh. So kita nak kalau boleh you jangan jauh sangat. Unless you memang kerja memang tak boleh buat apa-apa kan. Itu you kena kuat lah sikit kan. Kena kuat lah sikit. Tapi kalau you memang tu, chances untuk ada orang ketiga tu, kalau memang jenis, kalau tak, orang kata apa, tak kira dosa pahanda ni, memang akan ada lah. So kalau dari segi kes abuse tadi, lebih lelaki yang abuse wanita, betul? Betul. Dari kes orang ketiga ni, lelaki banyak orang ketiga ke wanita yang banyak orang ketiga? Saya rasa 50-50. Oh yo, 50? 50-50. Saya sama expect tuan cakap lelaki. Tak tak juga. 50-50. Banyak. Okay, jap. Orang marah saya ni. Tak. Sekejap, saya nak tahu ni interesting. So kalau lelaki, apa selalunya punca utama ada orang ketiga, dan perempuan pula selalunya punca utama ada orang tiga, apa dia? Kalau lelaki yang saya jumpa ni, ada orang ketiga ni, biasanya orang yang rakan sekerja dia. Dia akan, ataupun bos dengan pekerja dia kan. Mungkin masa dia, Maksudnya lelaki tu bos? lelaki tu bos. Masa dia di luar dengan masa dia di rumah dengan keluarga tu terlampau beza sangat. Mungkin dia banyak masa di keluar. Orang yang ikut dia, SU dia, sana kita jumpa tu lah. Setiausaha dia ikut ke sana, ke sini, ke sini. Awal-awal memanglah okey. Lama-lama dah ada pandang ke tu lah jadi punca dia tu. Dia tidak ada border dekat situ sebagai pekerja. Ada orang yang memang nak, orang lelaki ni ada keperluan dia nak beristeri lebih dua. Dari segi hukum syarak, memang itu boleh dibolehkan. Tapi dia akan start dengan macam tu lah. Cuba dengan orang ketiga, SMS dengan tu. Dia kita start WhatsApp dengan perbualan conversation, loving each other tu. Itu yang akan jadi tu. Kalau orang perempuan pun macam tu juga. Kalau orang perempuan, kalau kita jumpa tu orang perempuan yang ada pihak ketiga. Yang pihak ketiga tu bukan orang lain pun. Kadang-kadang kawan-kawan dia juga. Reunion ni pun salah satu kita jumpa banyak juga ni. Dah lama tak jumpa. Dia punya orang kata apa, hubungan semasa zaman Cinta sekolah berputih tu kan. kembali kan? Jumpa pula. Reunion tu pun pencetus juga sebenarnya. Kita kata kalau kita tak manage kita punya diri kita sendiri, dan kita akan mudah. Sebab zaman ni zaman mudah kan. Cari makwa
SMS je. WhatsApp saja macam-macam grup ada. Kan? Ya, tapi tu lebih kepada macam kita mencuba lah. Tapi kalau macam yang kes SEO semua ni kan, macam saya fikir kenapa orang tak ambil setiausaha ataupun personal assistant yang lelaki pun. Lelaki je. Kenapa? Selalunya akan bercampur jantina. Biasanya macam tu lah. Kalau setiausaha ni perempuan lah, jarang lelaki kan. Jarang lelaki nak buat. So tuan ada setiausaha? Saya tak ada. Tak perlu kan sebagai kat guaman firma tak perlu. Tak ada. Kita tak ada. Kita ada hanya ada legal assistant dan juga kita ada chambering student. Yang ada di situ lah. Okay. So dalam banyak kes favourite untuk tuan kendalikan kes apa? Kalau yang saya yang bukan yang favorite lah kata-kata. Kalau saya lebih suka pada kes-kes yang melibatkan pengesahan nikah lah. Macam mana sih? Pengesahan nikah. Pengesahan nikah. Pengesahan Okay. nikah. Kalau kes-kes yang kalau kes yang agak tough adalah kes melibatkan ajakan anak. Kita ada macam-macam jenis kes. Ada kes ajakan anak, tuntutan kes nafkah. Yang melibatkan mahkamah syariah ni, dia macam-macam. Ajakan anak, nafkah isteri, perceraian, fasah, taklik, pengesahan nikah, pengesahan rujuk, pengesahan cerai, wasiat, hibah. Tu semua dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Okay, sebelum kita move on daripada tajuk suami isteri ni tuan, saya ada satu soalan yang mahal saya nak tanya ni. Bahaya soalan tu. Tak ada terfikir apa. Tuan ada cakap, Yusuf ni kau jangan. Okay, soalan dia macam ni tuan. Adakah, sebab mungkin tuan tak ada jawapan nak soalan ni, sebab mungkin jawapan ni perlukan data. Kalau tuan nak bermain dengan jawapan selamat, tuan akan cakap saya tak perasan lah data tu. Tapi soalan dia, lagi banyak perceraian yang berlaku, adakah perkahwinan tersebut perkahwinan atas dasar cinta, ataupun lagi banyak perceraian yang berlaku terhadap perkahwinan yang diatur? Okey. Kalau you tanya saya sekarang ni, hampir saya dah tak jumpa perkahwinan yang diatur ni lah. Okey, kalau bukan diatur pun maksudnya tak bercinta. Tapi tak bercinta tu subjektif lah. Subjektif jugalah. Banyakkannya memang kita pilihan sendiri. Saya suka tanya soalan pada orang yang ada isu, contohnya isu nak bercerai ke apa kan. Saya kata, dulu you kahwin ni pilihan sendiri ke pilihan keluarga? Kebanyakan mereka adalah pilihan sendiri. Jaranglah kita jumpa pilihan keluarga, kecuali orang yang dekat, kahwin sepupu kan. Itu mungkin ada canon-canon daripada keluarga yang tentukan, tapi kebanyakan adalah pilihan sendiri. Jadi kebanyakan orang cerai dengan orang yang di sini nak kahwin mula-mula. Betul. Dia betul. Saya suka bila cakap saya perceraian ini saya pernah share lah, tapi ini dapatan saya lah. Bukan ni. Dalam bila kita cakap isu perceraian kan, kalau you tak tahu lah you perasan ke tak, perceraian yang berlaku dalam rumah tangga di Malaysia, saya boleh katakan dia macam mengikut peredaran zaman. Sebagus mana teknologi di Malaysia ni, perceraian tu pun dia ikut sekali. Kalau dulu kita dengar atuk nenek kita dulu kalau ada isu perceraian, dia akan bercerai secara lisan kan. Okey. Dia lafaz cerai secara lisan. Bila zaman SMS ada, zaman telefon ada, kita akan jumpa perceraian melalui telefon, call. Kita jumpa. So kita dah kerap lah jumpa kes macam tu. Telefon, lafaz cerai macam mana? Lafaz cerai luar mahkamah, dia call bang. Di telefon bang. Okey. Bila zaman dah ada zaman SMS, kita jumpa perceraian yang bercerai melalui SMS. Okey. Kan? Jadi bila perceraian ikut zaman, orang-orang bijak pandai ni dia akan fikir. Dia akan sit down. Cerai macam ni macam mana? Jatuh ke tidak? Kita nak letak dalam kategori apa? Lafaz cerai ni lafaz cerai soreh ke kinayah? Bila ada SMS. Bila zaman SMS dah ada WhatsApp, kita jumpa pula perceraian tu berlaku secara WhatsApp. Kita jumpa banyak kes secara WhatsApp. Tapi kita dah boleh counter lah sebab kita dah pernah jumpa secara SMS. Bila dah ada SMS, dah ada WhatsApp, kita jumpa perceraian secara post dalam Facebook. Ush. Kan? Maksudnya bagi tu semua orang?
Dalam tu lah. Awal cerai kita jumpa. Bila dah ada Facebook, dah ada live. Ya Allah, orang cerai dalam Kita jumpa orang yang bercerai dalam live. Bila kita dah jumpa orang cerai dalam live, dalam Facebook, ada zaman TikTok. You, kalau you perasan, dalam setahun ni, berapa banyak you pernah jumpa kes-kes perceraian yang melibatkan secara TikTok. Dan recently, yang baru ni pun bercerai secara TikTok. So, kita nampak pattern tu, dia ikut. Kan? Daripada dulu, telefon, WhatsApp, kata kita. Kita tak nak lah benda tu berlaku. Tapi itu yang kita jumpa. So basically perceraian tu mengikut apa medium yang zaman sekarang ni menggunakan. Betul. Mengikut medium yang kita jumpa. Menarik. Yang dalam live tu macam mana dia cerai? Maksudnya dulu dalam live tu apa? Saya faham. Ke Dia lafaz lah. Lafaz. Dia tengah buat live. Jadi dia nak melafaz dalam live. Dia cakap. Maksudnya dia dalam live yang kita jumpa tu lah, yang wife dia tengah buat live. Jadi bergaduh-bergaduh dengan suami dia lafaz. Dia bergaduh tu dalam live. Dalam live. Orang tengok Banyak lah mata tu. Sebab gaduh-gaduh orang akan stay lah. View naik Betul kata benda tu dah jadi dah. So macam bila tuan sendiri perasan, most of the cases yang cerai ni adalah pilihan sendiri. Adakah tuan recommend untuk orang berkahwin dengan pilihan sendiri ataupun dengan pilihan keluarga? Itu saya kata dalam dapatan saya ni, saya tak nampak adalah perkahwinan yang diatur oleh keluarga. Zaman sekarang ni lah kebanyakannya pilihan sendirilah. Tapi kita minta lah kalau pilihan sendiri tu, kita pilih ikut macam mana yang agama kan, agama cadangkan pada kita. Pilih dari segi rupanya, dari segi hartanya, lima lihat, lijamah lihat, kecantikan dia, keturunan dia, dan last sekali kerana agama dia kan. Pilihlah orang yang ada agama kan. Itulah dia punya, orang kata apa, dia punya aturan yang agama dah sebut. Kalau terpaksa pilih satu, pilih agama ni. Pilih agama. Agama is the main. Dia akan mengawal semua benda. Okey, saya ubah sikit soalan tadi. Mungkin sebab atur ni dah tak ada. Tapi adakah kebanyakan yang bercerai ni, pasangan ni couple dulu sebelum kahwin, ataupun sebelum kahwin diorang tak couple? Ke yang ni tuan tak tanya? Yang ni saya tak tanya. Kebanyakan saya tak tanya lah, you all kenal macam mana couple dulu. Sebab mungkin boleh jadi dia tak couple sebelum kahwin, tapi dia punya pilihan. Faham kan maksud saya? Maksud dia cakap dia berkenal dengan perempuan tu, tapi pilihan dia lah, tapi dia tak kenal perempuan tu. Dia bagi tahu mak ayah dia, mak ayah merisik sebagai contoh lah. So dia tak berkenalan. Sebab saya ada baca satu data ni, saya pernah cerita dalam podcast dengan seorang kawan saya ni, Abdul Arif. Saya tanya dia kan, kalau dia recommend kahwin dulu atau bercinta dulu baru kahwin. Saya tanya lah, sebab member pun lebih kurang umur, saya nak tahu lah pendapat dia. And then bagi dia cakap kahwin dulu, bercinta dulu baru kahwin, sebab takut buat pilihan yang salah. Tu saya cakap dia, data menunjukkan kebanyakan kes cerai yang paling tinggi dalam dunia adalah bercinta dulu baru kahwin. Tak setuju? Kalau you tanya saya, kalau saya berdasar apa yang kita jumpa, betul lah. macam tu lah. Bercinta dulu. Kenapa tuan? Padahal kita dah bercinta dulu. Ke sebab kita mulakan dengan cara yang salah? Sebab zaman percintaan tu, kan kita rasa bercinta tu memang indah. Kita tak nampak true colour sebenarnya. Bila kita dah kahwin, baru kita nampak. Siapa nak tunjuk kita malas depan orang bila kahwin? Malas, tak basuh baju, tak ada duit, malas nak kerja. Tapi bila you bawa benda tu dalam rumah tangga, benda tu tak boleh ada. Bayangkan kalau suami tak kerja, tak tidur seharian, sebulan dua boleh lah tahan. Lama-lama tak tahan. Tapi kalau kita tak bercinta dulu terus kahwin, secara logik ni bukan ke kita akan rasa macam terkejut dengan perangai dia macam betul. tu. Dan cerai lah.
Tapi kenapa tak berlaku? Tak rasa mungkin benda tu dia dah bersedia dengan outcome. So jenis mindset yang diorang masuk dalam perkahwinan pun berbeza. Dia dah get ready lah dengan risiko dia kan. Sebab dia tak bercinta. So bila benda tu berlaku, dah tahu dah I sign up for this and redha je lah. Betul. Okay, interesting. Alright. So tuan cakap favourite tuan tadi adalah kes-kes yang tentang pengesahan nikah. Kenapa tu tuan? Sebab kes pengesahan nikah ni, dia yang kita jumpa, sebab kes pengesahan nikah ni dia kita nak perbetulkan pernikahan orang tu. Okay. Kan, bila kita perbetulkan pernikahan satu pasangan tu, kebiasaan ni kita akan betulkan the rest tu. Contohnya kalau dia ada anak, Faham. anak dia akan jadi betul. Dia ada harta dia boleh turunkan. So macam kesan dia besar lah. Kesan dia sangat besar. Kalau yang tak daftar nikah ni, memang risiko dia, kesan dia sangat-sangat besar. Kenapa kalau kita kahwin kat Thailand, balik Malaysia problematik? Kalau saya suka nak share benda ni. Kenapa orang pilih nikah dekat Thailand ataupun pilih nikah dekat Indonesia? Ini antara dua negara yang orang banyak pergi. Kenapa orang tak pergi Singapura? Kenapa orang tak pergi? Tapi memang Singapura ni mungkin dia ketat. Oh ya? Yeah. Kan gitu. Tapi kalau Thailand dengan Indonesia ni sebab dia bahasa. Bahasa kita dengan bahasa dia sama. Kedua, saya nampak dari segi mazhab dia orang sama dengan kita. Jadi cara pernikahan dia orang tu sama. Kalau kita tanya macam mana nikah dekat sana, sama je tuan. Macam dekat Malaysia juga. Ada pegang tangan apa semua. Aku nikahkan nikah sama. Yang kita boleh faham. Jaranglah kita dengar orang nikah. Ada kat luar negara pun ada. Paling jauh saya pernah buat pernikahan dekat Republic of Guinea. Republic of Guinea. Guinea ni dekat Bila saya buat kes tu baru saya tahu ada pun. Guinea Indon ke Afrika? Afrika. Afrika. Republic of Guinea. Negara kecil. Oh, yang Indon tu Papua Guinea Itu Papua New Guinea. Papua New Guinea. Republic Ni memang Guinea betul kan? Di Afrika, orang Malaysia perempuan kahwin dengan orang Afrika di Republic of Guinea. Dan masa itu minoriti Islam. Paling jauh tu. Tapi kebanyakannya di Thailand dan di Indonesia. Lagi satu sebab Thailand sempadan, Indonesia pun sempadan, dekat je. Tu yang banyak kita jumpa tu. Kenapa tu? Kenapa dia pergi sana? Orang yang nikah, kita kata nikah sempadan ni kan, dia adalah nikah yang tanpa kebenaran kebiasaan. Kita kena faham kenapa kita sebut nikah sindiket, nikah sempadan, nikah tanpa kebenaran ni. Kita akan panggil dia sebenarnya ada satu nama kita panggil nikah sindiket. So dalam nikah sindiket ni ada nikah sempadan, ada nikah tanpa kebenaran. Kan yang kita ada orang yang sebut konsep dia panggil nikah sindiket ni ada nikah tanpa kebenaran. Kenapa orang kahwin dekat Thailand, kenapa orang kahwin dekat Indonesia ataupun negara-negara lain tanpa kebenaran? Kalau saya boleh katakan ini yang datang pada kita, bukan kita yang buat kajian tu. Antaranya pertama, orang yang kahwin kat luar ni antaranya yang dah kes terlanjur lah. Ada ni memang yang kita jumpa lah. Yang dah terlanjur, jadi nak nikah mungkin nak cepat, shoot je lah. Terlanjur ni maksudnya mengandung ke? Mungkin dah mengandung lah. Biasanya dah mengandung lah. Dah mengandung, jadi dia pergi. So boleh jadi terlanjur tapi tak mengandung kan? Ada juga yang terlanjur tak mengandung pun pergi juga. Mungkin dia nak pergi juga. Ada juga. Tapi yang banyak kita jumpa yang terlanjur. Kedua, yang tak ada restu keluarga. Dia nak kahwin dengan pasangan dia. Dia cinta, berjanji setia apa semua. Tiba-tiba keluarga tak restu. Nak kahwin juga. Mana lagi solution ni? Itu je lah dia pergi. Ketiga yang kita jumpa orang yang nak berpoligami lah. Tanpa pengetahuan. Ini memang banyak lah. Yang poligami tanpa ni pengetahuan. Isteri sendiri ada. Jadi dia kahwin kat sana lah. Yang kita nampak. Sebab mungkin dia tahu kalau dia mohon poligami kat Malaysia, mungkin chances dia tak lepas ke, tak dapat kebenaran untuk berpoligami. Ke sana lah jawabnya. Alright. Saya rasa tu yang sebab yang kedua tadi kita terlanjur obvious lah. Sebab macam kalau dah terlanjur,
Kalau kita dah terlanjur and kita dah mengandung, kita memang tak boleh kahwin di Malaysia. Boleh kahwin. Cuma Cuma dia dah cepat. Cuba you bayangkan tiba-tiba ada orang datang, I nak kahwin cepat. Saya kata, kenapa kau nak kahwin cepat? Sebab permohonan perkahwinan dekat Malaysia ni, dia melalui pejabat agama, dia isi borang, dia kena tetapkan bila tarikh nak nikah, perwalian, pasangan, nak bincang keluarga dengan keluarga lagi. Takkan tiba-tiba you nak bawa anak dara orang pergi nikah terus, macam tu saja. Tapi dalam keadaan drastik yang dia nak cepat, kenapa Thailand allow benda tu? Thailand tak tahu. Thailand bukan check. Dekat you dah mengandung ke? Ataupun you dah terlanjur ke? Tak. Malaysia check dah mengandung belum? Tak. Dia tak adalah check. Tapi by the time kita nak buat permohonan tu, kan dia ada aturan dia. You kena ambil HIV test. You kena dapat borang perakuan bujang. You kena tetapkan siapa wali you. Then you kena explain dengan your father. Ayah saya nak kahwin lah. Bila nak kahwin? Esok. Tak ke bapak you kata, apa hal? Masih ada something wrong. Kan dia akan ngerti. Jadi dia kata, lagi 3 bulan, 4 bulan akan datang. Kita nak arrange everything, nak buat kenduri kendara. You bayangkan, lagi 6 bulan nak kahwin. Dalam perut macam mana? Dah besar. Itu adalah solusi yang orang pergi. Kita cadangkan lah. Faham. Itu yang memang kita jumpa. Katakanlah parents pun tak ada problem. Semua orang tak ada problem. Tapi kita memang nak kahwin kat Thailand. Boleh? Kalau you kahwin kat Thailand, kenapa nak kahwin kat Thailand? You dah ada kebenaran, you ada keluarga dah bagi tahu you boleh nikah. You bapa akan jadi wali, abang akan jadi wali contohnya. Kenapa nak susah payah pergi ke sana? Adakah nak kahwin ni wajib menggunakan wali? Ya, perempuan kenalah. Maksudnya wali tu keluarga dia, ayah dia. Ayah dia. Wajib. Kalau tak ada ayah, wajib. Dia Tapi kenapa kat Thailand boleh tanpa ayah? Kalau dia wajib, tak sah lah kan? Sebab dia kena wali hakim. Maksudnya boleh lah guna wali hakim. Jadi Kalau di sana, di Malaysia tak boleh. Wali hakim ni di Malaysia ni kat Malaysia tak boleh. Wali hakim di Malaysia adalah orang yang dilantik oleh sultan bagi negeri-negeri yang ada sultan. Dan yang dipertuan agung bagi negeri-negeri yang tak ada sultan. Jadi kenapa kat Malaysia tak boleh direct nak kahwin dengan budak guna wali hakim? Apa like the logic behind tak boleh tu? Kita tak boleh simply gunakan wali hakim, tak boleh. Dia aturan dia kena pakai wali kita. Wali mujibir dia panggil ayah. Ayah, datuk. Kalau ayah dah mati, aturan agama ke aturan dia undang-undang? macam tu. Penodaan susunan wali tu macam tu. Oh, so Ayah, datuk. Kalau ayah dah datuk tak ada, barulah boleh pergi abang kandung, adik kandung. Dia ada susunan dia tu. sampai dah habis tak ada baru wali hakim. Kita tak boleh guna wali hakim. Orang yang guna wali hakim ni adalah mualaf. Contohnya, orang yang baru convert, dia tak ada keluarga yang Muslim, semua non-Muslim. So, wali hakim. Ataupun anak luar nikah. Ataupun anak angkat yang tak tahu mana asal-usul kan. Orang-orang macam ni bolehlah guna wali hakim direct. Dia memang tak ada ayah. Tak, sekejap, saya confused. Saya nak bagi kita betul-betul 100% clear sebab takut saya salah faham. So, adakah tak boleh guna wali hakim tu hanya dekat Malaysia saja? At first layer tu. Maksudnya kalau kita ada ayah, kita memang tak boleh guna wali hakim dekat Malaysia. Ataupun memang dalam agama, kita kena guna ayah dulu kalau dia masih hidup. Betul. Bukan kata wali hakim saja. Abang pun tak boleh. Jadi Kalau you ada ayah, you kata you bergaduh dengan ayah contohnya kan. Tiba-tiba ayah kata tak boleh, ayah tak nak jadi wali you. You tak boleh jam pergi dekat ayah, abang tak boleh. Apatah lagi nak pergi kepada wali hakim. Jadi kalau jam juga kat abang, adakah perkahwinan tu tak sah? Tak sah. Tapi macam mana boleh sah dekat Kita Thailand? ada kes macam tu. Dia bergaduh dengan ayah dia. Dia deal dengan abang dia yang jadi wali. Tapi Memang tak sah. Itu yang dekat, macam mana boleh dekat Thailand sah? Thailand tu sebab dia lari daripada wali dia dalam jarak 2 mahalah. Oh, okay. Ni menarik tuan. Saya belajar something baru. Dia pergi dekat Thailand. Dia gunakan pernikahan dekat sana. Wali hakim. Sebab jauh. Sebab jauh. Jadi dia guna hukum jauh tu. Dia ambil kira kedudukan wali tu. Faham. Dengan tempat pernikahan tu. Ini antara salah satu kenapa orang pergi kat sana. Contoh lah kan, saya tak rasa ni berlaku lah. Contoh kan, dia orang Johor.
Kalau secara hukumnya, dia pergi ke Perlis. Lebih 2 marhalah. So dia boleh lah sebenarnya kan. Sebab guna wali hakim sebab lebih 2 marhalah, betul? Cuma negara Malaysia tak allow, betul? Kalau dia pergi ke Perlis, dia tak guna wali hakim siapa? Wali hakim tu adalah orang yang dilantik oleh sultan. Jadi orang tu katakan Haji ni nama dia Haji, contohlah Haji Ahmad. Dia ni orang wali hakim. Maksudnya dia ni bekerja di pejabat agama melalui Jabatan Agama Islam. Jadi tauliah dia tu boleh bagi pada dia sebagai kadi ataupun sebagai wali dengan kebenaran mahkamah. Orang nak guna wali hakim ni kena kebenaran mahkamah. Ada 3 jenis perkahwinan yang perlu kebenaran mahkamah baru boleh kahwin. Kalau you kahwinan lain pada tu, 1 perkahwinan bawah umur, you kena mohon kebenaran mahkamah. 2, wali hakim. You tak ada wali, you kena mohon wali hakim. You kena pergi mahkamah dulu. You tak boleh pergi pejabat agama. 3, orang yang nak berpoligami. Kebenaran mahkamah. 3 ni je pernikahan di Malaysia yang perlu proses melalui mahkamah. The rest adalah pergi kepada pejabat agama. Isi borang, online baik, tak online ke, isi borang. Dan dia akan panggil lah wali tu siapa, ayah ke, mainlah IC ayah, surat nikah mak ayah, nak katakan you anak pakcik ni, surat nikah, surat beranak you mana. Kat situlah proses dia tu. Kalau kat Thailand, siapa lantik wali hakim tu? Sultan Thailand. Thailand Sultan tak ada. Orang Thailand lah. Orang pejabat agama Thailand lah. Oh, pejabat agama. Memang dekat. Diorang memang allow siapa-siapa menggunakan wali hakim. Dia memang kadi yang bekerja di pejabat agama di sana. Jadi dia nikah tu di sana lah. Maksudnya siapa-siapa yang nak gunakan wali hakim boleh lah di Thailand. Orang Thailand memang dia akan allow. Dia akan bagi lah kalau nak pakai. Dia So jadi walaupun secara hukumnya boleh lebih 2 marhalah nak kahwin kat Perlis tu, tapi agama kita dalam negara kita punya undang-undang, wali hakim ni nak guna kena complicated lah dia punya cara mohon kebenaran. Dia tak boleh simple-simple. Jadi secara amnya orang yang dapatkan wali hakim kat Thailand sebab lebih mudah untuk akses wali hakim. Betul. Saya boleh cakap macam tu lah. Apa definition wali hakim sebenarnya? Macam mana? Apa definition wali hakim sebenarnya? Wali hakim ni orang yang ada kuasa untuk menjadi wali lah. Menjadi wali kepada orang perempuan tu. Selain daripada wali nasab, ayah, datuk, abang. Dah tak ada keluarga ni. Jadi nak nikah kena ada wali. Jadi kat situlah peranan wali hakim tu. Tapi wali hakim yang di Malaysia ni adalah wali hakim yang ada stated dalam undang-undang dah sebut. Orang ni siapa? Dan orang ni ada dekat mana? Kita nak pakai dia. Dia ada dekat pejabat agama. Sekian. Macam tu lah. Okay. Sebab itu banyak juga pernikahan yang dalam Malaysia sendiri pun jadi tak sah. Sebab wali tak siapa-siapa dia ambil. Kita jumpa je orang nikah dengan orang Indonesia kat rumah kongsi contohnya. Tah kadi sama mana datang nak ambilnya ustaz daripada Indonesia jadi wali dia. Tak sah. Jadi macam tu. Tak sah Tak sah. Kalau poligami tadi pun pergi, kalau orang nak berpoligami nak mudah pun dia akan pergi Thailand kan. Kahwin tadi tuan cakap kan. Orang yang pergi ke keluar ni, berpoligami ni, antaranya kita nampak orang yang memang nak sorok daripada Isteri. pengetahuan isteri sedia ada lah. Ataupun dia ni memang dah tak ada, kita boleh kata peluang dia tu tak lepas tu tipis lah. Dia macam tu. Dia kata saya tak boleh lepas lah ni. Saya kemampuan tak ada, duit tak ada. Jadi saya terpaksa kahwin sana. Maksudnya dekat Malaysia dia tapis lah kau kalau nak kahwin dua. Poligami je, betul. Antaranya macam mana tu tuan? Dia akan tengok kemampuan you. Kesediaan orang isteri sedia ada. Tanggungan. Track record you dengan isteri sedia ada macam mana? Kalau isteri pertama pun you bantai, pukul apa semua, mahkamah susah lah nak benarkan. So mahkamah akan interview isteri pertama. Mahkamah nak jaga. Dia akan interview semua benda. Dia akan interview isteri sedia ada, pemohon, bakal isteri, bakal wali. Ni 4 ni individu yang akan dipanggil during poligami proses. Memang akan panggil. Nak tengok suami you okey tak? Suami saya okey. Cuma makan minum semua cukup. Okey. Tapi bagi tak dia kahwin tu? Bagi. Atau bagi tak? Saya tak bagilah. Saya, yelah, kita
kena raikan jugalah kan perasaan orang perempuan kan. Kerana dia poligami dia agak sensitif sikit. Walaupun suami tu complete everything, tapi tapi mahkamah kena panggil, mahkamah nak tahu kenapa you setuju, kenapa you tak setuju. Mungkin you ada kena ugut ke, ada kena apa-apa ke yang boleh you setuju. Everything kena clear dalam mahkamah sebelum mahkamah boleh benarkan. Sebab tu di Malaysia ni poligami tu kebenaran mahkamah. Isteri you benar macam mana pun, mahkamah tak benarkan, you tak still tak boleh poligami. Boleh jadi ke isteri tak benar kan, mahkamah benarkan? Boleh Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Isteri benarkan, mahkamah tak benarkan, pun tak jadi juga. Dia kebenaran mahkamah. Tapi kita kata dia pengetahuan isteri sendiri, bukan dengan kebenaran isteri tu, tapi dengan pengetahuan dia. Tapi kalau dia dah benarkan, you got the credit lah. You dah adalah kredit kan. Okey lah, tu maknanya wife dia pun dah jaga okey, dia pun dah setuju, mahkamah bagi je lah. Itu je cerita dia. Ada tak kes kahwin kat Thailand, lepas tu balik Malaysia kahwin sikit lagi, dalam keadaan dia tak bagi tahu dia dah kahwin kat Thailand? Ada banyak. Macam mana tu? Boleh Boleh. Tapi dia akan efek sangat-sangat banyak benda. Kalau itu yang nak daftar, kalau tak daftar macam mana? Kita katalah kan, kenapa dah kahwin? You dah kahwin kat Thailand, you dah kahwin kat Indonesia, balik point dia you kena daftar. Kena daftar. Sebab apa kita nak daftar? Kita nak sahkan pernikahan tu. Kalau pernikahan tu sah, you boleh daftar anak, you boleh daftar pernikahan you dekat Malaysia. Tapi soalan dia kita jumpa, kenapa orang tu tak daftar? You dah nikah kat sana, pergi jalan jauh-jauh, pergi nikah kat Thailand, dekat Indonesia, balik Malaysia kenapa tak daftar? Kalau kita nampak yang pertama orang tak nak daftar ni sebab orang tak nak, tak bersedia dengan denda, hukuman lah, denda ataupun penjara. Penjara pun ada? Ada. Memang ada. Dia kesalahan dia. Denda dan penjara atau kedua-duanya sekali. Dan kita pernah jumpa orang kena penjara, jatuh hukuman penjara sebab pernikahan tanpa kebenaran tu. Memang ada. Itu dalam undang-undang ada. So orang yang nak pergi sana, dia dah tahu dah risiko dia. Kalau dia balik, kalau dia kena denda dan you bayar, itu dah. Itu pertama orang takut. Kedua, kita nampak orang ni memang dia tak nak daftar, supaya dia tak dia diikat ataupun di binding, ataupun dia tak nak susah-susah, aku nak kahwin je, aku tak nak daftar. Apa nak jadi, jadilah. Jadi dia tak nak daftar lah. Ataupun yang ketiga kita jumpa ni memang dia tak nak pengetahuan isteri dia lah. Kalau dia daftar, adalah rekod dia. Mana nak lari kan? Orang yang dah kahwin poligami lah contohnya kan. Senang-senang surat nikah dah ada. Dah daftar mesti ada. Dan tapi yang keempat ni ini yang memang kita jumpa. Tapi agak sensitif jugalah. Tapi saya harap benda ni untuk orang faham lah. Yang kita jumpa ni, kebanyakan yang tak nak daftar ni adalah penjawat awam. Sebab apa? Sebab dia dah langgar undang-undang. Dan bila dia buat pendaftaran dekat mahkamah dan dia dikenakan hukuman, denda, kebimbangan dia adalah orang bos dia tahu, majikan dia tahu, dan dia boleh kena tata tertib. Itu yang kerisauan penjawat-penjawat awam untuk daftar pernikahan mereka. Apa yang mereka buat, kebanyakannya dia biar dulu sampai dah pencin, baru dia start untuk pendaftaran lah. Tapi ini memang kita jumpa lah. Ya. Tata tertib sebenarnya apa dia? Maksudnya kalau dia dah langgar undang-undang, dia dah kena denda ataupun dia kena penjara sehari, habis lah. Cuba bayar ke you anggota. Silap kena apa tu, gantung uniform tu. Sebab benda ni tata tertib. Dia boleh kena tata tertib sebab you kena kesalahan mahkamah. Walaupun mahkamah syari'i Walaupun mahkamah syariah, sama saja. Kalau tak pengetahuan, tak ditahu oleh majikan ke, then okey lah. Ada juga yang buat benda tu tapi majikan tak ambil kisah, majikan tak tahu. Tapi orang bimbang lah, tu je. Tu jadi dia orang tak daftar tu. Kahwin dah lama. Paling lama saya pernah jumpa, saya pernah buat 1992 rasanya. Serius ah. Sangat 92. Anak dah besar-besar dah semua.
So maksudnya anak tu kalau kat IC dia bukan nama ayah dia lah. Dulu boleh. Sekarang tak boleh. Sekarang kalau you datang pergi JPN, you bawa surat nikah Thailand, dia akan daftarkan anak you sebagai anak tidak sah taraf. Dia dikira perkahwinan tu perkahwinan diragui. Dia akan minta you, cik, dah pergi mahkamah syariah dulu, sahkan perkahwinan you, bawa perintah mahkamah, kita akan betulkan balik tu anak tu, status anak tu kan. Oh, so nanti just tukar je lah. Betul. Dia nak surat nikah Malaysia atau surat nikah yang telah diiktiraf oleh mahkamah syariah. Mahkamah dah endorse pernikahan ni sah dan mahkamah dah keluarkan perintah. Bawa lah perintah tu. Betulkanlah balik. Adakah pernikahan yang diiktiraf ni hanya dalam Malaysia sahaja ataupun ada negara lain yang Malaysia iktiraf juga? Negara pun diiktiraf juga. Mana? Tapi bawa kat sini. Contoh je Still kena bawa daftar. Kalau you bawa kahwin pasangan you orang Bangladesh ataupun orang India kan, yang nikah kat sana, kita tak tahu macam mana pernikahan kat sana. Bahasa apa dia guna kan, mazhab mana dia pakai kan. Kadang-kadang belah-belah sana kan dia pakai Hanafi, dia ada perbezaan sikit. Bawa ke sini, kita akan, mahkamah akan teliti semua benda. Mahkamah akan tanya you. Banyak tau dia akan tanya. Semua benda dia akan tanya. Perjalanan you, pernikahan you, macam mana. Kalau mahkamah puas hati, oh ini pernikahan yang sah mengikut hukum syarak, baru dia benarkan pernikahan tu didaftarkan dan you bolehlah dapat surat nikah Malaysia. Itu yang kita nak. So basically kelebihan surat nikah Malaysia ni adalah antaranya is anak akan jadi sah taraf di sisi undang-undang lah. Lagi? Kalau kita nak surat nikah Malaysia ni, kita nak buat pengesahan. Kita nak mereka laporkan supaya ada rekod. Ada rekod pernikahan tu dalam Malaysia. Kalau you tak ada rekod dalam Malaysia, banyak benda akan sangkut. Contohlah, contoh perkahwinan ni, contoh Ali dengan Aminah. Dia kahwin tapi dia tak daftar. Contoh dia kahwin kat Thailand ke kat mana, ataupun dia kahwin kat rumah dia, mak ayah dia nikahkan. Dalam rekod Malaysia, apa status dia orang? Tak berkahwin. Tak berkahwin lah. Bujang, anak dara. Macam mana kalau ada anak? Nak daftar macam mana? Anak ni datang dengan perkahwinan. Perkahwinan tak ada. Nak check, JP nak check. Tak ada perkahwinan pun. Dokumen pun tak ada. Macam mana nak daftar anak tu? Anak je tak satu. Katakan matilah Aminah tu. Nak tuntut waris. Waris nak ambil harta dia. Macam mana nak tuntut? Macam mana nak kata saya ni suami Aminah? Mana surat nikah you? Saya ni anak pada Aminah. Saya nak harta. Mana surat beranak? Mana ni? Dia akan efek semua benda. Betul saya boleh katakan dalam 80% masalah nikah yang tak berdaftar ni adalah pada orang perempuan sebenarnya. Saya selalu cakap benda ni. Tapi yang banyak terjebak memang orang perempuan lah kan. Kan? Dia kahwin, orang perempuan dia ada hak dia. Dia ada nafkah dia. Dia ada dari segi keperluan dia. Kalau dia nak tuntut hak tu timbul dengan perkahwinan. Then dah dia tak boleh tuntut nafkah. Lepas tu dia tak boleh lari daripada kahwin sebab suami dia tak ceraikan dia, contoh kan. Kalau dia nak mahu cerai, dia nak mahu cerai macam mana? Cerai tu wujud selepas perkahwinan. Kalau tak ada perkahwinan, dia nak cerai macam mana? Betul. Jadi dia kena pergi jauh sikit. Dia kena sahkan pernikahan dia. Kalau ada kerjasama nak nikah sama-sama, nak sahkan pernikahan sama-sama, kerja you senang sikit. You ada dokumen, you ada pasangan, you pergi rumah. Bayangkan kalau pasangan you tak nak bagi kerjasama dan dokumen pun tak ada. Macam mana? Kita jumpa satu kes lagi sah baru lagi dalam 3 bulan lepas. Satu makcik ni dah berumur dah lah 50 lebih. Anak dia 25 tahun nak kahwin. Pergi pejabat agama, sangkut. Mak ayah tak ada surat nikah. Saya tanya makcik puan ni, mana surat nikah puan? Surat nikah suami saya dah bawa lari. Suami mana? Suami dah kahwin orang lain. Dah tinggalkan dia dengan anak-anak dah. Tak ambil pot dah. Jadi macam mana nak settle ni tuan? Macam mana nak settle macam ni? Baklah surat nikah pun tak ada. Surat nikah Thailand suami ambil.
Oh, dia cakap Thailand. Thailand family. Dia kata ayah ni kena sahkan pernikahan puan dulu. Dia anak dia tadi tu IC dia macam mana? I say kosong. Tak ada IC lah? Tak ada. Ada Ada mak- masih mungkin dalam tu pernikahan tu mungkin Bin jadi Abdullah ragu macam tu lah kan. Jadi solution dia, you kena selesaikan pernikahan mak dengan ayah dulu. Bila pernikahan anak mak dengan ayah selesai, anak-anak okey. Jadi pejabat agama ni tak boleh benarkan. Selesaikan benda ni. Sebab nak tentukan wali you siapa. Ayah you ke? Atau kalau pernikahan tak sah, then barulah you boleh buat wali hakim. You dalam kategori ni anak tak sah taraf, contohlah kan. Nak pergi, saya cakap dengan puan ni, puan dapatkanlah surat nikah. Ayah pun dah tak tahu ke mana, dah block apa semua, dah tak boleh nak cari. Dah tu nikah kat Thailand. Pergilah Thailand, saya kata. Kalau mungkin kat sana ada rekod, ada dokumen, pergilah. Ya, berapa tahun dah? Lama dah lah. Dah lama kat sini nikah tu tahun. Anak lah dah umur 25, bayangkan 20 tahun. Ya. Pergilah pejabat agama Thailand, ambil masa keluar duit apa semua, pergi pejabat agama Thailand. Sampai Thailand pun tak ada rekod. Ya dah, mesti tak ada. Berapa tahun Dia dah. tak ada rekod benda tu. Sebab pernikahan tu bukan dibuat di pejabat agama. Pernikahan tu di luar pejabat agama. So dekat Thailand you tak ada rekod, dekat Malaysia you tak ada rekod. Then nak buat macam mana? Ni yang dimaksud diragui tu kan. Ni yang maksud dia rakui. You nak daftar. Kalau you ada surat nikah Thailand, you dah ke depan sikit lah. You ada dokumen. You boleh refer pada dokumen tu. Dokumen tu memang dikeluarkan oleh pejabat agama Thailand. Ada tarikh pernikahan, ada mas kahwin, ada senama saksi, maklumat-maklumat pernikahan tu ada dalam dokumen. You boleh ceritakan apa dalam dokumen tu. Ini kalau tanya balik, siapa saksi masa tu? Tak ingat lah tuan, dah 25 tahun. Nama orang tu pun Thailand. Nama saksi tu pun Thailand. Macam mana you nak membantu you kalau you tak ada surat nikah? You tak ada. Pendaftaran kat Thailand pun tak ada. Kalau mak ayah dia tak daftar, adakah anak tu nak kahwin problem? Walaupun anak tu anak lelaki. Anak lelaki tak ada masalah. Yalah, masalah. Anak perempuan. Dia kata perempuan kena masalah. So problem tu macam mana nak solve? Kalau mak dia pun tak daftar juga. Kena settlekan mak ayah dia pernikahan. Kalau mak ayah dia meninggal? Kalau mak ayah dah meninggal, tu dia kena buat permohonan lain lah. Permohonan mungkin dia kena buat permohonan pengesahan sahab berdasarkan dokumen maklumat yang mak ayah dia ada. Tapi selagi mak ayah dia ada, mak ayah dia kena buat. Faham? Berapa ramai orang yang kahwin dekat Thailand tu ambil masa yang lama untuk daftar. Masalah dia bila you ambil masa terlalu lama untuk daftar, macam-macam timbul. Satu, pasangan you mungkin dah tak bagi sama. Mungkin kalau you masih dalam perkahwinan, then okey lah. Katakan you dah berpisah lama, masing-masing nak ambil jalan, then susah lah benda tu nak daftar. Kahwin dulu berdua, masa nak daftar seorang-seorang. Antara masalah lagi bila terlalu lama, dokumen mungkin dah tak ada. Dokumen dah tak ada, entah mana-mana you misplace benda tu. Ataupun you dah tak ingat dah apa yang berlaku masa kahwin tu, macam mana you pergi ke sana, masuk ke mana semua kan. Maklumat-maklumat tu semua makan mana. Dan lebih teruk lagi, kalau pasangan dah meninggal, kan jadi susah. Betul. Kita punya advice, kalau dah memang you dah orang kata dah memang bernikah kat sana, make sure you daftar. You memang akan kena denda. Sebab itu memang risiko dia. You pun tahu, you langgar undang-undang, memang kena sah. On average denda berapa? Kalau dalam undang-undang sebut dalam 1,000. Ada juga penjara. Dan ada yang kena duduk, ada yang kena penjara pun ada. So jangan kata denda saja tak. Maksimum 1,000 lah. Maksimum itu denda. Dan ada pertuduhan-pertuduhan lain. Kalau lately ni saya tengok ada banyak pertuduhan lain, bukan hanya pertuduhan you. Kalau you poligami tanpa kebenaran, nikah tanpa kebenaran. Ada 2 pertuduhan. Ada yang kata langgar undang-undang ni, dia ada banyak peruntukan-peruntukan yang dia dah start. Maksudnya pejabat-pejabat agama bila buat pendakwaan tu dia dah start dengan kita panggil pertuduhan-pertuduhan lain. So mungkin you kena banyak, mungkin you kena sikit, bergantunglah pada tapi the point is you dah tahu you langgar undang-undang, itulah kesan dia.
Ada orang memang tak nak daftar sebab tu lah. Jadi dia biar je. Jadi kita pun kadang-kadang kita jumpa, tuan kata yang mana lebih you risaukan, denda ke atau status pernikahannya? Bayangkan kalau nikah tak sah, you berapa lama you kahwin dulu tu, kan? Lebih risau pada pernikahan yang tak sah daripada you risau dengan denda. Denda at least you boleh betulkan pernikahan you tu. Standby lah duit nak bayar denda. Kalau kena denda boleh merayu apa semua kan. Tapi kalau you biar saja, kebimbangan kita, pernikahan tu tak sah. You lama dalam pernikahan tu ada hasil pula anak-anak dia. Jadi susah nak kan. Kalau aku boleh grow audience korang, followers korang kat, tak kisahlah kat YouTube ke TikTok ke IG ke, hanya dengan RM85 je sebulan supaya korang boleh make more money online, korang rasa berbaloi ke tak? Let lu sebelum kau bagi duit korang kat aku, kau kenal tak orang-orang ni semua? Kau tahu ada orang ni semua bina personal brand kat social media and make money online. And aku pun sama. Aku create 4 dah YouTube channel guys. Yang pertama aku buat Yusuf Iqbal, almost 90,000. Aku buat yang korang tengok sekarang ni, Ucast, almost 60,000 subscriber. And yang tak puas hati, ada akaun ketiga lagi, Yusuf Sepang Kadi, 23k subscribers. And aku create another one guys, untuk Ucast Clips kan. Kita dah lebih 10,000 subscribers dah. And kat TikTok bersama, first account aku dah cecah lebih 500,000 followers. Aku create another one, kita dah dekat 300,000 dah guys subscriber. Nak menunjukkan benda menjadi, and bukan secara kebetulan. And dekat IG pun almost 50,000 followers without posting sangat pun. Aku tak ada post sangat muka sana kan. And sekarang ni aku dah create Audience University, satu-satunya platform community yang korang akan belajar directly dengan aku macam mana untuk bina personal brand online and make more money online dan ubah hidup korang selama ni. And dalam ni setiap minggu korang jumpa aku guys. Kita akan jumpa mingguan, weekly meetings, ada recording untuk orang tak sempat join, boleh tengok. Kau tengok student aku ni, satu video je dia menggunakan skrip yang aku bagi direct dekat dia, dia boleh generate 1.5k, 1,500 guys. And Syamim baru join tak sampai seminggu hari tu, dia boleh generate dekat RM1,000 menggunakan TikTok Short Live je. Ni ada salah satunya community guys dalam Malaysia yang akan make money online. So kalau kau dah cuba macam-macam untuk bina personal brand, buat video untuk make money tapi tak menjadi-jadi, maksudnya apa? Maksudnya kau nak kena guna cara yang baru, iaitu join community guys. And sekarang ni offer kita hanya RM85 saja. Aku jamin korang pun akan nak untuk make money online betul. So tunggu apa lagi, tekan link kat bawah, jumpa kat dalam. Lagi tu ada kisah ekstrim kan tuan nak share? Kalau dulu kan, kalau masa zaman saya jumpa satu kes ni kan, dia pernikahan di Gopeng tau. Okay. Gopeng ni memang famous lah masa tu. Antaranya pernikahan, banyak pasangan-pasangan yang nikah di Gopeng. Nikah di Gopeng ni dia tak berdaftar sebenarnya. Dan kita jumpa banyak. Gopeng bukan Malaysia ke? Gopeng di Perak lah. Di Perak. Saya jumpa satu pasangan ni, dia nikah di Gopeng. Tapi surat nikah semua original. Original surat nikah daripada Pejabat Agama, Jabatan Agama Islam Perak. Sama. Kadnya sama. Warnanya sama. Ada lubang-lubang sama. Ada timbul-timbul sama. Semua sama. Tinggal lagi dia surat nikah tu palsu. Sama. Palsu ni sama dia sebenarnya. Tapi dia tak berdaftar je. Jadi dia jumpa dengan kita, anak dia dah 4 masa tu, brother ni. Jadi kata, apa masalah bang? Dia kata, surat nikah saya palsu. Saya tengok surat nikah ni sama je dengan orang yang saya pernah jumpa surat nikah. Kenapa jadi palsu? Dia kata, sebab orang yang nikahkan dia tu tak ada tauliah. Tak ada tauliah. Jadi kita bawa lah. Ni cerita kita bawa kes tu. Masa pengasahan tu, kita nak tahu dia kenapa palsu. Kita panggil orang pejabat agama sebagai saksi. Orang pejabat agama datang lah. Dia explain lah kenapa surat nikah tu original, tapi nikah tu dia palsu. Maksudnya pendaftaran tu tak ada dalam sistem Jabatan Agama Islam. Dia explain sebenarnya orang yang menikahkan dia ni telah ditarik tauliah dia, tapi dia still menikahkan. Ni cerita daripada orang tu. Haji ni masa dia keluar daripada pejabat agama, setelah nikah dia, tauliah dia ditarik balik, dia membawa keluar beberapa kad kahwin. Mungkin banyak, wallahualam lah. Untuk dia guna. Cara orang tunjuk tu macam tebal lah kan. Banyak kad nikah tu. Dan orang memang tahu dia ni kadi. Dan bila dia balik kat kampung dia, kat Gopeng tu, orang memang tahu dia kadi. Dan orang datang kat dia nak kahwin. Sebab orang tahu dia kadi. Soalannya tahu dia telah ditarik balik. Dan banyak pasangan yang kita jumpa daripada situ datang. Tak sah semua jadi. Kebanyakan tak sah sebab dia tak ada tauliah.
So adakah Dan the best tak part, sah? dia paling the worst part tu kita jumpa masa kita buat kes tu, masa tu di Kuala Kangsar, Kamah Syariah Kuala Kangsar masa tu. Pasangan ni, kita ni yang ada 4 orang anak ni, jumpa lagi satu pasangan, orang yang sama, maksudnya isu yang sama, nikah di Gopeng juga, anak dia dah 7. Bayangkan dia lagi lama kahwin daripada kita. Ini semua nikah-nikah tak. Tapi kita nak kata salah dia orang, mungkin tak kata salah dia, sebab dia tak pergi pejabat agama. Dia pergi jumpa terus haji tu. Haji tu dia memang dah ada stok banyak sejil lah. Orang ni pula kata, saya memang pergi pejabat agama, tapi tak masuk dalam kaunter tu, ada orang ejen lain pula tarik. Dia kata kalau nak nikah tak, kita boleh bawa adik. Haji ni dia boleh nikahkan. Jom. Tapi kat Gopeng lah. Brother ni duduk Kelang je. Saya kata kenapa abang pergi gini kat Gopeng? Nikahlah dekat Kelang. Apa yang diorang pitch kat diorang masa tu? Murah ke apa? Mungkin kalau ada masalah dokumen apa, abang jangan risau. Kita dokumen akan semua lengkap bang. Abang nak chop semua kita ada. Pergi lah. Itu yang pergi sana. Gopeng. Kan satu pasangan banyak kita jumpa. Adakah Tok Kadi tu masih beroperasi? Dia dah meninggal dah. Lama dah. Ya yeah. Orang Perak, orang Jabatan Agama Perak mungkin sangat familiar lah dengan, mungkin zaman-zaman dulu mungkin sangat familiar lah dengan dia misal, yang famous lah. Sebab apa tahu dia ditarik tak tahu? Wallahualam, saya pun tak sempat tanya kenapa ditarik benda tu. Sebab kita tanya dalam session masa perbicaraan, dia bagi tahu dia dah ditarik. So perkahwinan selepas daripada tu bukan tanpa tauliah. Tauliah pada dia. So macam sekarang dalam firma tuan, apa kes yang paling common tu handle sekarang ni? Kalau selain daripada tu, biasalah itulah isu nafkah, soal jagaan anak, ceraian. Itu yang kebanyakan. Okay, so tuan ada apa-apa nasihat? Okay, sebelum nasihat lah, saya nak tanya. Tuan handle masalah suami isteri yang banyak ni kan? Ni masalah tu, ni masalah ni. Dia effect tak tuan sendiri punya relationship sebagai seorang suami dengan isteri tuan? Dan sebenarnya kita banyak belajar daripada kita tengok orang yang ada isu daripada rumah tangga kan. Kita handle benda tu, kita tahu benda ni kita tak boleh buat. Contohnya macam tu lah. Ini pukul. Itu belum, ini rumah tangga ni, isu rumah tangga ni sebenarnya kalau kita dedah kan, kalau dulu zaman harian Metro, zaman paper dia, saya rasa muka depan semua benda ni. Tapi mungkin orang tak tahu apa yang ada dalam firma guaman tu. Kalau setakat orang tak bagi nafkah, pukul ni common. Lebih daripada tu je ada. Ada jumpa orang yang kurang bini dia 2 minggu, bagi makan pisang. Orang yang datang bini dia daripada belakang. Itu semua kita pernah jumpa. Orang yang satu keluarga minum. Ya? Orang Islam? Orang Islam. Kita jumpa. Lebih daripada tu dia. Cuma benda tu tak didedahkan. Kita je tahu. Lebih daripada tu lah. Lebih daripada tu pun dia. Saya pernah jumpa orang perempuan ini memang kita buat lah. Suami dia memang nak, dia nak macam bukan nak pancung, dia macam nak, dia nak ni kan, wife dia tu dengan pedang samurai. Dia? Pedang samurai. Memang ada dah report semua, pedang samurai. Muja dia lari cepat je. Muja dia lari cepat dan dia buat permohonan, dapat injunksi lah, dia apa tu IPO lah, protection order, dia dengan anak dia. Itu semua yang hardcore lah. Stress tak kerja tuan sebagai peguam syar'i? Kalau kita tak boleh nak bantu dia, kita agak ni sikit lah. Kalau macam isu anak ni, saya boleh kata isu anak ni paling stres lah. Kalau tu jaga anak, dia bayangkan anak bawa lari, tak jumpa. Kita tak jumpa anak seminggu 2 minggu pun dah rindu. Ada orang berbulan-bulan, bertahun tak jumpa. Nak jumpa anak tak boleh. Nak bawa anak, nak bawa lari, kurung dekat sana, letak dekat kondo. Macam mana nak masuk? Proses mahkamah nak kena lalui. Bukan boleh dapat keputusan masa tu. Ada banyak permohonan ni nak kena buat. Kan benda tu ada banyak isu nak kena buat. Nak lalui proses mahkamah lagi. Rindu dengan anak lagi. Itu yang jadi banyak
Kadang-kadang ibu-ibu ni dia jadi stres lah. Isu kaitan dengan anak. Paling banyak suami larikan anak ataupun isteri larikan anak? Sama je. Sama je. Sama je. Isteri lahirkan anak ke suami lahirkan anak sama. Sebenarnya Masalah motif. isu dia tak sekolah. Bila bawa lari ni tak sekolah. Oh. Bawa lari tak sekolah. Dalam motif besar kebencian untuk menyakitkan suami dengan ataupun isteri nak menyakitkan suami ataupun suami nak menyakitkan isteri dengan bawa lari anak ni, dalam anak jadi mangsa. Betul. Saya nak share satu benda tau, Amin. Kaitan dengan tadi sikit kasan nikah ni lah. Sikit dekat. Bila dia kadang-kadang pasangan ni datang dekat kita, during interview punya time, kita boleh tahu dah something wrong dengan dia punya pernikahan dia. Cuma kita kadang-kadang kita boleh tahu dah. Pertama kan kita boleh tengok kat mana dia nikah. Daripada tempat dia nikah, kita boleh agak ini something wrong. Saya pernah jumpa orang nikah tempat bukan tahap apa-apa, tapi tempat yang tak sepatutnya nikah itu. Orang nikah dekat pejabat penapis air. Dekat setapak saya pernah jumpa. Dan memang saya buat kereta. Nikah dekat pejabat penapis air. Nikah dekat rumah kongsi. Nikah dekat kilang kain. Nikah dekat kilang. Apa semua. Daripada tempat tu, Yusuf sendiri pun dah boleh tahu kan. Takkanlah nak nikah kat situ. Kita pun tanya, bang, abang tak rasa pelik ke? Abang nikah kat tempat macam ni. Pelik juga. Tapi dah nak kahwin je lah. Daripada tempat tu, kita dah boleh tahu. Takkan you nikah dekat pejabat, penapis air, penapis air sekarang lah, yang dulu yang besar-besar kan. Tempat tu pun dah menggambarkan something wrong happen kat sini. Kenapa you nikah kat situ? Orang nikah, kalau you nikah kat rumah, kat masjid ke pejabat agama tu, boleh dah tak kira kan. Benda tu memang tempat dia. Lepas tu, kita boleh detect dengan surat nikah dia. Nikah dekat Kedah, surat nikah Kuala Lumpur. Nikah dekat Johor, surat nikah Thailand. Nikah dekat Thailand, surat nikah Kuala Lumpur. Dia main tu je. Surat nikah negeri lain, nikah kat negeri lain. Kita boleh tahu. You nikah dekat Perlis, surat nikah Perlis. You nikah dekat Johor, surat nikah Johor. Mana boleh you nikah kat Kedah, surat nikah KL? Mesti ada something wrong. Kat situ dah kita boleh tahu. Pelik ni, mana surat nikah Johor tu? Kata-kata. Tak ada, kita memang kadi tu bagi surat nikah sini je. Ini surat nikah KL. Dia kata tak apa, sama je. Nama, maklumat semua sama. Cari pernikahan semua sama. Tempat nikah semua sama. Tempat nikah Johor, surat nikah KL. Dekat dalam tu tulis. Dia kata tak kisah. You maklumat semua sama. Jangan risau. Pasangan sama kan? Sama. IC sama. Sama. Hari nikah semua sama. Markah sama. Surat nikah je Thailand. Surat nikah je KL. Dia kata, mana boleh macam tu? Mana boleh? Takkanlah pejabat agama Johor Salah bagi. keluarkan surat nikah KL. Mana boleh? Dia mesti ke tempat tu. Maksudnya bila tuan cakap kita dah dapat tahu something wrong tu, maksudnya dah tahu dah apa punca dia. Kita tahu, ini nikah ni tanpa kebenaran. Dia kata dia. Kenapa? You pergi mana sebenarnya? Dia akan cerita lah. Dalam mahkamah, dia siasat detail tau. Siasat detail. You pergi berapa orang, balik berapa orang, pergi naik apa, balik naik apa, pergi bila, balik bila, nikah tu macam mana, apa disebut, siapa juru nikah dia, wali tahu ke tak, wali dekat mana. Ada orang nikah kat Thailand, bawa wali sekali. Pun ada juga. Ada orang call daripada sana, call. Ayah, tuan dah sampai kat Thailand nak nikah. Haji pun kata, Haji, saya ni ada 2 orang dekat depan saya ni, boleh tak saya nak nikahkan? Bapak dia kata, nikahkanlah. Kalau macam tu, tak ada masalah sangat. Bukanlah tak ada masalah, still langgar undang-undang. Tapi dari segi hukum syarak dia, okeylah, sebab ayah sendiri jadi wali. Dia mewakilkan saja. Ada orang dia pergi, memang tak diwakili langsung. Memang tak mewakilkan pun. Apa sebab di sebalik ayah pun ikut sekali pergi Thailand untuk kahwinkan anak dekat sana? Kes-kes yang kahwin 2 kan. So ayah dia pun tak ada rasa macam semua salah sangat macam tu lah. Nak bagi kahwin juga, nak bagi sah juga. Kan orang nikah kau kat KL je nikah. Dan ni ayah juga yang nikahkan. Atau ayah yang jadi wali, ataupun ayah panggil ustaz-ustaz mana yang nikahkan, ayah jadi wali.
Ada juga. Dekat dalam Malaysia je. Ada tak macam, saya tak tahulah yang ni di bawah skop guaman syar'i ke apa kan. Ada tak macam kes, sebab kita cerita pasal penjagaan anak, yang ayah ataupun mak tak, selalunya ayah lah. Ada tak kes ayah yang tak nak jaga anak tu, tak nak tunaikan nafkah sebab dia cakap anak tu bukan anak dia? Ada. Tapi kita tak ambil kira lah benda tu. Dia kalau you nak menafikan anak tu, dia immediate. Macam mana Maksudnya kelahiran anak tu sehari atau 2 hari tu, masa tu lah you nak, ini betul ke anak ayah ni? Itu pun macam mana nak tahu awal sangat? masa tu lah. Boleh tahu Macam mana keraguan tu timbul bila anak tu dah besar, dah 5 tahun, dah 10 tahun baru Sebab muka dia develop sikit. kenapa jadi itu? Dia wajah tu tak ada, mungkin dia ikut mak dia kan. Dia tak boleh, dah tempoh lama baru dia nak nafikan tu. Dia kena cepat lah. Dalam experience tu ada yang nafikan tak? Ada juga. Sebab apa selalu? Ada tu lah, sebab dia kata ada dia find out yang dia pernah curang dulu. Kerisauan dia dekat situ lah kan. Macam tu lah. So kalau macam tu boleh selesai lah dengan mahkamah syariah apa Biasanya dia tak bawa pun. Biasanya ada juga yang bawa, yang berani bawa kan. Nak menafikan nasab dia tu kan. Ada juga. Cuma sama ada berani ke tak berani je kan. Sebab kita nak kena tanya semua benda tu. Ya. Sebab you menafikan anak sendiri kan. Itu je lah. Ya. So tuan ada apa-apa nasihat tak untuk orang yang nak berkahwin kat Thailand? Okey, saya memang tak orang kata apa, tidak recommend apa kalau you nak pergi keluar. Biarlah perkahwinan tu secara proper. Bila you buat secara proper melalui pejabat agama, everything complete. Pendaftaran dia complete, maklumat semua complete dan sah. Tak ada isu apa-apa, kahwinan tu sah. Everything akan semua. Bila you pergi kat luar, banyak risiko, banyak masalah timbul. Kahwin kat sana memang senang, you pergi balik hari. You pergi hari ni, esok you balik. Memang nampak mudah, tapi balik sini susah. You nak daftar susah. Dan kalau memang you dah berlaku dah pun dah nikah tanpa kebenaran, make sure daftar. Saya sangat-sangat nak nasihatkan daftar lah. Walaupun dah lama pun masih boleh daftar. Saya cakap tahun 1992 saya buat tu daftar dan perkahwinan tu sah. Cuma liku dia panjang sikit lah. You nak kena memorize balik pernikahan tu. Kita nak kena tanya ni. Masuk pergi beberapa orang tu, makcik pun tak ingat lah tu. Macam kena ingat. Kita nak kena tolong dia kat situ lah, segi tu. Jadi nasihat saya, kalau dah memang you dah tanpa kebenaran, make sure you daftar. Sakut laki masalah tu bukan mak ayah dia terima, anak-anak pula terima. Kesian kan anak-anak tu kan. So anak nak nikah, tengok mak ayah surat nikah tak ada. Memang banyak sekarang ni. Sebab sekarang ni bila nak nikah, dia nak surat nikah mak ayah. Mana mak ayah yang dulu-dulu tak daftar, inilah masa yang dia akan jadi turning point, jadi masalah tu. Dia akan jadi problem. Jadi my advice, kalau dah memang daftar. Kalau tak, jangan pergi. Buatlah proper kat sini. Bukan susah sangat. Kalau kata susah sangat, dulu kita nak kena isi borang. Sekarang online je. Ya, tapi tu kalau dari segi mungkin alasan yang susah atau senang, tapi kalau orang tu cakap dekat tuan masalah tu dari segi rumitnya nak berpoligami, tuan akan cakap apa kat dia, jangan apa poligami kan? Poligami sebab kita tak boleh nak jangka. You datang permohonan kat mahkamah, kita nak tengok semua benda. Kemampuan you, tanggungan you, pendapatan you, tanggungan sedia ada, tanggungan yang bakal pula, you boleh handle tak semua. Kalau boleh handle, mahkamah boleh benarkan, tak ada masalah. Mahkamah sangat raikan you datang mahkamah, mohon betul-betul. Sebab benda tu telus. Wife you tahu, bakal isteri tahu, bakal suami, bakal wali tahu. Jadi perkahwinan tu. Jadi perkahwinan yang senyap-senyap ni, yang banyak mengundang ni, yang mencetus, jadi bila dah tahu, dah tahu, mula isteri mohon cerai. You dengan I pun kata nafkah pun you tak bagi, tahu-tahu you kahwin dua. Itu yang banyak jadi tu. Jadi permohonan bercerai. Isu dia macam tu lah. Kahwin di luar tanpa ni.
Bukan tak boleh daftar, boleh daftar. Tapi kita nak kata cepat. You daftar, make sure you daftar dan make sure cepat. Kita nak bukan saja kita nak record tu. Record tu kita nak daftar tu. Lebih-lebih lagi kita nak tahu status pernikahan kita tu. Bayangkan selama kahwin, at last pernikahan you tak sah. Apa jadi? Kita tak nak macam tu. At least kita lega lah sikit kan balik. Dah tahu, oh nikah dah sah. Okay. Ada juga kan kes yang dah lama tu tak sah Ada juga. Macam mana kalau tu dari segi agama hukum macam mana kalau Memang difarakkan, batalkan pernikahan tu. Macam saya kata tadi, ada pernikahan ni kita jumpa, kahwin tanpa kebenaran ni, bergaduh dengan ayah, abang nikahkan. Kawan dengan abang kata nikahkan, mana kahwin kan nikahkan. So selama ni Dia dah kahwin dah pun, kata dah 5 tahun. kira. Salah, jangan salah lah. Dosa lah. Kalau dia tahu, Kalau dia tahu lah. dia kata make it proper, pergi pejabat agama. Daftar elok, buat kebenaran, permohonan, nikah, simple je. Everything, kalau tak ada masalah, okay. Kalau dia memang terjebak ke sana, ataupun nikah tanpa kebenaran, make sure you daftar. Jangan lambat-lambat. Supaya masalah tu tak lagi besar. Boleh selesai cepat. Itu je lah nasihat saya. Okay. Thank you so much Tuan atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Kita harap kita punya audience ni yang mana tahu dah beli tiket flight ke Thailand ni cancel lah. Cancel tu guys. So daftar elok lah. Tuan ada beberapa kata-kata terakhir kat kita punya penonton? Okay, saya harap apa perkongsian kita ni satu benda yang bermanfaat lah. InsyaAllah. Mungkin orang awam tak nampak, orang awam nampak macam mudahnya pergi ke sana balik kan. Tapi di sebalik tu dia ada dark side dia akan ada risiko nak melibatkan pendaftaran pasangan yang ada. Kalau pasangan dah tak ada, so problem. Bila you lambat lagi masalah. Jadi just follow the rule lah. Patuhi undang. InsyaAllah everything will be okay lah. InsyaAllah. Sebab at the end of the day, walaupun kita rasa macam orang selalu saya rasa lah dia akan pakai hujah yang sebenarnya boleh je kat sana sah je. Itulah tapi hujah sebenarnya the problem is bila kita buat macam tu, kita melanggar ulul amri kita. Betul. So sebenarnya dosa juga. Betul. Sebab diorang dah cakap ni adalah dia punya peraturan and diorang berhak untuk create guideline ni. So kita sebagai umat Islam kena ikut lah kita punya amir. Dan at the same time selagi amir tu bukannya buat benda yang melanggar syarak, memang kita kena ikut kan. Betul. Itu memang hujah dia. Itu memang kebanyakan orang lelaki guna tu. Janji sah. Itu saja. Bila dia janji sah, dia tak daftar. Bila tak daftar, suddenly umur dia sampai. Apa jadi dengan anak dia? Dengan rumah dia? Nak daftar macam mana? Yang jadi sah. Jadi asal sah. Kita nak dah sah, berdaftar, ada rekod. So senang semua orang. Waris-waris senang, anak-anak senang. Okay. Itu je. Okay, thank you guys so much. Thank you sekali lagi Tuan Azlin. So ya guys, boleh komen kat bawah apa soalan korang. InsyaAllah nanti Tuan Azlin akan reply. Tuan Azlin boleh TikTok kan? Ada. Apa okay, sebelum kita end lah, macam masa Tuan start TikTok tu, apa mindset di sebalik tu? Saya sebenarnya orang awam juga yang selalu tanya soalan kan. Jadi saya suka share apa soalan orang awam tu, kita share dan untuk jawapan dia. Lebih kepada prosedur mahkamah syariah, persoalan contohnya persoalan kaitan dengan nikah, semua orang yang hantar soalan tu kita jawab lah. Itu kita nak membantu orang awam. Sebab benda ni kadang-kadang orang sulit nak tanya. Kan benda ni kadang-kadang orang sulit nak tanya. Kadang-kadang nak pergi tanya jadi consultation fee apa kan. Tak tahu nak tanya kat mana. Dan kita buat lah macam tu. Banyak je orang PM dulu soalan tu tak terjawab kadang-kadang. And mesti soalan berulang yang sama je kan. Bahasa sama. Tapi kita cuba jawab lah. Kita faham situasi orang. Kalau tak jawab susah. Saya cuba untuk jawab lah. So make it in video punya part lebih senang. Kita nak explain kan, compare kita text macam tu. Jadi saya ambil soalan tu, saya buat lah. Okay, thank you guys so much. Boleh follow Tuan Azlin dekat TikTok juga. Dah letak link kat bawah. Kau boleh komen apa soalan. Boleh juga komen siapa guest lagi korang nak tengok next. InsyaAllah jumpa kat episode akan datang. Assalamualaikum. Sedap. Bak ini kan ni.
Kalau aku boleh grow audience korang, followers korang kat, tak kisahlah YouTube ke TikTok ke IG ke, hanya dengan RM85 je sebulan supaya korang boleh make more money online, korang rasa berbaloi ke tak? Let lu. Sebelum kau bagi duit korang kat aku, kau kenal tak orang-orang ni semua? Kau tahu ada orang ni semua bina personal brand kat social media and make money online. And aku pun sama. Aku create 4 dah YouTube channel guys. Yang pertama aku buat Yusuf Iqbal, almost 90,000. Aku buat yang korang tengok sekarang ni, Ucast, almost 60,000 subscriber. And yang aku tak puas hati, ada akaun ketiga lagi, Yusuf Sepang Kadi, 23k subscribers. And aku create another one guys, untuk Ucast Clips kan. Kita dah lebih 10,000 subscribers dah. And kat TikTok bersama, first account aku dah lebih, cecah lebih 500,000 followers. Aku create another one, kita dah dekat 300,000 dah guys subscriber. Nak menunjukkan benda ni menjadi. And bukan secara kebetulan. And dekat IG pun almost 50,000 followers without posting sangat pun. Aku tak ada post sangat pun kat sana kan. And sekarang ni aku dah create Audience University, satu-satunya platform community yang korang akan belajar directly dengan aku macam mana untuk bina personal brand online and make more money online dan ubah hidup korang selama ni. And dalam ni setiap minggu korang jumpa aku guys. Kita akan jumpa mingguan, weekly meetings, ada recording untuk orang tak sempat join, boleh tengok. Kau tengok student aku ni, satu video je dia menggunakan skrip yang aku bagi direct dekat dia, dia boleh generate 1.5k, 1,500 guys. And Syamim baru join tak sampai seminggu hari tu, dia boleh generate dekat RM1,000 menggunakan TikTok Short Live je. Ni ada salah satunya community guys dalam Malaysia yang akan make money online. So kalau kau nak cuba macam-macam untuk bina personal brand, buat video untuk make money tapi tak menjadi, maksudnya apa? Maksudnya korang kena guna cara yang baru, iaitu join community guys. And sekarang ni offer kita hanya RM85 saja. Aku jamin korang pun akan nak untuk make money online betul. So tunggu apa lagi, tekan link ke bawah, jumpa kat dalam.